Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh jahada fillahi haqqa jihadih wa ballagha risalah wa addal amanah wa nashal ummah wa kashafal ghummah hatta atainal yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisuratil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama pada malam ini. Mudah-mudahan kebergantungan kita, ingatan kita sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah lah yang memberi taufik, hidayah, inayah kepada kita. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita sambung muka surat 152 iaitu sutrah. Sutrah, dan malam ni topik akhir bab yang keempat. Topik akhir bab yang keempat iaitu perkara makruh dalam solat, ataupun perkara makruh dalam pelaksanaan solat kita lah. Baik. 152 iaitu sutrah. Sutrah ni apa dia? Sutrah ni iaitu penghadang yang diletakkan di hadapan orang yang solat bagi mencegah orang lain melintas di hadapannya. Jadi bila sebut sutrah ni maksudnya pendinding. Satara ni maksudnya terlindung lah. Satar, kalau kita sebut kat rumah kita ni, satarah tu maksudnya terhijab, tertutup. Lasir kita kat rumah tu dipanggil satarah. Jadi penghadang diletakkan di hadapan orang yang solat bagi menegah orang lain melintas di hadapannya. Jadi sunat bagi seseorang yang ingin mengerjakan solat supaya berada di hadapan sesuatu benda yang boleh menjadi penghadang seperti dinding ataupun tiang. Jadi dari segi bahasanya begitulah. Maknanya kalau nak semayang, kita ada satrah depan kita tu. Tapi secara umumnya hak sejadah kita tu itulah satrah kita. Kalau sekarang ni kalau kita tak bawa sejadah pun, kalau sejadah ni panggil apa ni? Kapek tak? Kapek ni maksudnya hak daripada tempat kita duduk tu, tempat kita berdiri tu sampai hujung tu, itu satrahnya. Maknanya orang tu dia faham kalau dia melintah dalam tengah-tengah tak boleh. Tapi kalau dia melintah ke depan, contoh ada orang semayang situ, kita boleh tak lintah ke depan ni? Boleh tak? Boleh tak? Boleh, sebab satrah dia sampai hak tu je lah. Sebab dia punya peranggang dia tu, tempat dia punya sujud tu, satrah dia. Tapi kalau dia sengaja cari penyakit, dia lalu juga depan satrah orang tu, padahal dia betang dah sejadah. Dia repuh juga kat tengah tu. Maknanya dia tak ingat lah tu, dia tak teringat. Kita anggap gitulah, dia tak teringat hukum ataupun dia tertolak, kan? Tapi nanti ada dia punya akibat kalau kita melintah orang
Semayang tanpa alasan. Yang tu yang bimbangnya. Jadi tak boleh mengambil mudahlah. Kita melintah orang semayang, tak boleh ambil mudah. Baik. Jika tempat solat tersebut tidak mempunyai tiang, maka hendaklah seorang itu memacokkan sesuatu di hadapannya seperti tongkat atau benda yang tajam. Itu dia. Jadi kalau kita nak mengelakkan, kita semayang belakang tiang dah. Semayang belakang tiang. Takkanlah orang tu mengada lagi dilenggah kat tengah-tengah tiang tu. Sebesar-besar luah masjid dilanggar kat depan kita ni. Nampak sangat dia tu tak apa cerdik kot. Langgar depan ni. Padahal depan tiang boleh. Dia lalu celah tiang tu pasal apa? Ataupun kalau tak ada tiang, dinding. Seluah-luah masjid ni tiba-tiba kita pun aku semayang takut orang litah aku kan. Semayang menghadap dinding ni. Jadi dinding tu dianggap sutra kita. Tiba-tiba ada juga orang penyakit dia lalu kot lorong ni, lorong dinding juga. Padahal seluah-luah masjid lalu dia ni. Itu maknanya mana ada penyakit belaka lah tu. Kan? Itu dia. Jadi maknanya sutrah ni kita tak nak mengelakkan daripada terganggu ketika solat. Sebab solat tu ialah kita sedang munajat kita dengan Allah. Kan? Itu dia. Itu kedudukannya tentang sutrah. Jadi kita ni sekarang ni PKP ni kita ada sutrah masing-masing, ada tak? Secara tak langsung bawa tikar sejadah kita tu telah sutrah kita. Bentang saja tu, hak ujung tu sutrah kita. Kalau dulu tak ada sejadah mungkin tak bawa, ni kunci ni capok tengah depan tu. Maknanya letak saja tu tukur pula. Gapo dia lupa dah. Tak saja kunci kita ni depan tu, maknanya jangan litah depan saya. Hak saya depan tu. Hak depan tu ikut awak lah. Kan? Maksudnya begitu. Kalau tak ada ni, hak benda selendang ni, ridak atas bahu kita ni. Letak gitu. Kan? Letak. Letak depan tu maknanya tu sutrah kita. Okey, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Istatiru fi salatikum walau bisahmin. Hendaklah kamu solat dengan meletakkan penghadang di hadapan walaupun dengan memacokkan anak panah. Nisbah zaman dulu anak panah lah. Kan? Nisbah sekarang apa yang sesuai lah. Sesuai. Jika tidak mempunyai sesuatu seperti untuk dipacokkan, maka hendaklah menghamparkan seperti sejadah. Jika tidak mempunyai kain atau sejadah dan seumpamanya, maka hendaklah membuat garisan yang panjang di hadapannya. Buatlah apa-apa pun, asalkan ada haknya. Tapi janganlah sesekali dia tak ada arah, yang ambil Quran sebiji letak depan dia. Betul tak tuan-tuan? Betul tak gitu? Tak ada arah dia pun ambil Quran letak depan lintah dia tu. Tak boleh lah, sebab Quran tu bukan itu tempat kedudukannya. Kan? Waktu saya tak apa berkenan kalau Yasin malam-malam Jumaat ke, mereka ni malah nak pegang, dia letak saja Yasin letak atas latar gitu. Sama tarah dengan kaki dia. Tak? Letak saja atas tu. Yang ngaji gitu malah nak pegang. Padahal kalau malah nak pegang, boleh tak letak atas paha? Boleh tak? Boleh sangat. Tapi jenis senang ambil mudah, pak letak gitu mengaji. Kan? Tu tak apa betul caranya lah. Sebab kita walaupun dia bukan satu Quran yang cukup 30 juzuk, tapi nisbahnya ialah Quran juga. Kan? Baik. Direkodkan oleh Abu Daud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an fa illam yaji syai'an falyansib asan fa illam yakun ma'ahu asan falyakhutta khattan wa la yadurhu ma marra baina yadayhi." Bila seorang kamu ingin bersolat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul di hadapan wajahnya, depannya lah maksudnya. Sekiranya tiada, pacoklah tongkat. Jika tidak ada tongkat dapati, buatlah satu garisan, kemudian tiada lagi mudarat siapa yang lalu di hadapannya. Bila letak saja tongkat ke, letak saja pacok tu,
Maknanya orang lalu depan dia tu, dia kiranya tak dikira melintah dah, sebab dia ada hak dia dah, kan? Kalau tidak jenah kita tuan-tuan. Orang tu semayang ujung tu dah, kita nak ambil barang kita, nak pergi corner tu jauh kan? Jauh nak corner pusing belakang dia tu. Padahal dari segi hukum boleh tak kita melintah depan dia? Boleh tak? Boleh tak tu? Boleh dah, kan? Kan? Tapi kalau nak ambil baiknya, orang rasa rajinnya, boleh sampai belakang dah. Tapi dari segi hukumnya dah selesai lah tu. Hendaklah ukuran tinggi sutrah melebihi 2/3 hasta. Tu haknya lah, tapi tak ada masalah pun. Rasulullah SAW pernah ditanya berkenaan dengan sutrah, maka baginda SAW bersabda, sutrah adalah seumpama kayu yang dijadikan pelana unta. Jadi maksudnya ada dia punya tandanya. Baik. Bila seorang itu bersolat berhadapan dengan sutrah, maka sunat baginya dan bagi orang lain untuk menghalang orang yang lalu melintasi antara sutrah dan orang yang sedang bersolat. Maka adu sutrah itu dibuat dengan suatu benda ataupun menghamparkan kain ataupun dengan hanya membuat garisan. Maknanya kalau ada juga orang melintah, ada hak baginya untuk menghalangnya. Contohnya kalau ada orang tu dia nak lalu kat depan kita, kita dah buat dah sutrah ni, kita letak dah tisu ni depan ni ataupun kotak tisu ni, botol air ke, awak nak litah depan ni, jangan litah tengah-tengah ni. Saya buat dah sutrah ni, tapi yang gaduh tiket semayang pula, kan? Maksudnya dia faham. Kita letak saja botol air ni, maknanya awak nak lalu juga, lalu depan tu, jangan lalu depan ni, tara ni. Tiba-tiba dia lalu kat depan ni tuan, dia nak lalu juga, kita pun tumbuk sekali, bukan tumbuk, halang gitu. Halang gitulah, yang kuik tu pula, kan? Maksudnya kita tunjuk tu, isyarat tu, jangan lalulah. Janganlah begitu dah. Bukan adatnya. Syarat je, isyarat. Baik. Kata Nabi SAW, apa yang direkodkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang ni tak nak dengar tuan-tuan. Hak Nabi sebut ni, Nabi kata apa? Apabila salah seorang daripada kalangan kamu sedang solat menghadap suatu yang menghalangnya. Baca hadis tadi. Iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuh minan nas fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Bila salah seorang daripada kalangan kamu sedang solat menghadap suatu yang menghalangnya daripada manusia, tiba-tiba ada orang yang ingin melintasi di hadapannya, maka hendaklah menegahnya. Jika dia orang yang ingin melintas enggan berhenti, hendaklah kamu sungguh memeranginya, menolaknya dengan kuat. Kalau ayat tadi falyaqtuhu, kalau bahasa asalnya falyaqtuhu tu bunuhlah dia. Tapi kalau orang baca tak habis, dia akan kita boleh bunuh ni. Salah mengaji hadis tak habis, kan? Falyaqtuhu maksudnya kalau dia tu enggan berhenti, maknanya kita kena sungguh memeranginya, kena halang dia. Menghalangnya kerana dia sesungguhnya dia adalah syaitan. Begitu rupa Nabi kata dah. Jadi kalau orang juga dia tahu dah orang dah buat sutrah, dia nak repuh juga, kata Nabi bahwa syaitan, itulah syaitan. Sampai tahap tu. Jadi maknanya kalau tak nak jadi syaitan, jangan lintah orang semayang. Itu dia maksudnya. Artinya orang itu berserta dengan syaitan ataupun syaitan adalah di kalangan manusia. Ada juga syaitan di kalangan manusia. Kita bacalah surah An-Nas kan? Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang waswaskan manusia ni ialah daripada jin dan syaitan. Sebab kita tak nak terganggu kita dengan tu. Haram melintasi orang bersolat walaupun tiada jalan lain untuk dilaluinya. Tak boleh kita melintas orang solat.
law ya'lamul maru baina yadal musalli maza alaihi minal ismi lakana an yakifa arba'ina kharifan khairan lahu min an yamurra baina yadaihi. Sekiranya seseorang melalui di hadapan orang yang sedang bersolat itu mengetahui apa jenis dosa yang dikenakannya, nescaya dia berhenti menunggu selama 40 tahun lebih baik daripada dia lalu di hadapan orang yang sedang solat. Lagi takut 40 tahun tuan-tuan. Ibarat katanya lebih baik awak tunggu 40 tahun daripada awak melitah depan orang. Maknanya kalau awak melitah juga, umpamanya awak menanggung ke 40 tahun orang yang 40 tahun tadi, ibaratnya dalam keadaan kita menanggung 40 tahun tadi. Jadi maknanya lebih baik kamu tahan diri tu daripada melintah orang depan, orang semayang, melintah depan dia tu. Itu dia maksudnya. Jadi habis cerita tentang sutrah. Tuan-tuan tengoklah yang syarah dan tahqiq tu. Cuma yang penerangannya kalau kita boleh tengok dekat muka surat dia punya 157 tu, ada penerangan sikit tu daripada Bushri bin Sa'id radhiyallahu anhu, katanya Zaid bin Khalid dihantar untuk menanyakan kepada Abu Juhaim tentang apa yang beliau dengar daripada Rasulullah SAW berkenaan orang yang melintas orang yang sedang solat. Maka berkata Abu Juhaim, kata Rasulullah, sekiranya seorang yang lalu di hadapan orang yang sedang bersolat mengetahui apa jenis dosa yang dikenakannya, nescaya dia berhenti menunggu selama 40 lebih baik daripada lalu di hadapan orang yang sedang solat itu. Solat ini aku tidak mengetahui sama ada Nabi menyebut 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Jadi masalahnya Nabi sebut 40. Yang pentingnya tak kira lah 40 tahun ke 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun ke. Yang pentingnya berat dosanya kalau kita melintas orang depan orang solat. Depan melintas tanpa sebab. Kalau tertolak lain, kita tak perasan orang semayang dah, berdosa tak tuan-tuan? Tengoklah ada orang semayang, kita pun terperanjat. Ada orang semayang rupanya, kan? Kita tak perasan dia semayang, kita ingat dia berdiri saja, kan? Itu dia. Wallahu a'lam. Itu tentang sutrah. Saya rasa clear kot tentang sutrah tu. Baik, Kemudian kita masuk topik akhir malam ni, iaitu perbuatan makruh dalam solat. Perbuatan makruh dalam solat ni kita ceritanya bukan, kita cerita ni untuk kita tuan-tuan. Kemungkinan saya pun terbuat, kemungkinan kita pun terbuat, kan? Tambah-tambah lagi kalau kita semayang di hadapan ni, lagi orang perasan. Kalau semayang di rumah kita, isteri kita perasan. Yang tak perasan bila kita semayang seorang diri, kan? Betul tak? Betul tak ni? Kalau semayang seorang diri lagi cepat, lagi terasa okey sokmo. Kalau semayang kat seorang diri, semayang kat rumah tu okey sokmo kita semayang. Tak percaya, tuan-tuan rasa sendiri, mari semayang berjemaah ni rasa macam kekok gitu. Sebab banyak nak jaga. Gitu nak jaga, gini nak jaga, bacaan nak jaga. Kalau jadi imam lagi banyak nak jaga. Tak? Itu nak katanya kebaikan kita semayang berjemaah rupanya. Dia ada penapis di situ. Sebab tu Nabi suruh hadir semayang berjemaah kerana dia punya fadilatnya besar. Bahkan itulah menjaga tertib kita dalam semayang. Baik. Apa perkara makruh dalam solat ni? Pertama, berpaling muka dalam solat. Berpaling. Saja kita paling kiri kanan, dia tak batas semayang, tapi dia makruh. Makruh dalam solat. Tapi kalau kita sengaja pula, menoleh-noleh pula, dia boleh membawa batas semayang. Kalau tanpa tujuan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
berpaling ketika solat. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berpaling muka dalam solat adalah samba menyambar oleh syaitan daripada solat hambanya. Dia terpaling dengan panggil apa tu, tempiah syaitan dalam solatnya. Jadi ibaratnya kita kena straight saja. Tak payah peduli dia punya gangguan-gangguan kiri dan kanan kita tu. Baik. Jadi itu yang pertama. Makruh solat makruh solat berpaling. Kalau berpaling dada terus batas sembahyang. Yang kedua, menutup mulut. Menutup mulut ni bukan masalah pakai pelitup muka. Bukan masalah pakai mask ni. Mask tu orang bahadah. Dia tak ada kesan apa tentang solatnya. Dia tak ada segi. Yang di sini menutup mulut ni dalam keadaan kesengajaan kita menutup mulut. Benda yang normal biasa, kita tutup mulut semasa solat kita. Perbuatan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ada keperluannya lah menutup mulut tu. Ketika ada keperluannya, okeylah. Bila menutup mulut ada keperluannya, tuan-tuan? Menutup mulut kita ada tak keperluannya? Ada. Ketika bila? Ketika menguat, kan? Kau saja tutup mulut, orang semayang tutup mulut, tak tahu pasal ni, walaupun boleh makruh, dia tak batal. Tapi ada keperluan ketika itu. Kalau as-sawab ni menguat contohnya. Sebab bila kita lock, kita tahu lock. Biar. Campur belaka bahasa tu keluar je. Kita biar kan? Biar. Sini duduk belakang adik. Belakang. Yang duduk tepi tu duduk sini. Mana saya sebut tadi? Lock. Kita lock dah. Lock menguat. Mengatuk doa macam tu. Menguat. Kita biar begitu. Berapa kali? Itu tak comel, tuan-tuan. Tak comel. Dia biarkan menguat begitu, tak comel. Jadi kita tutup mulut. Kan? Tutup mulut. Sebab mengelakkan daripada syaitan masuk. Nasib baik kita tak nampak syaitan. Kalau syaitan tak masuk, nampak dia masuk. Masuk gitu. Baik. Termasuk juga bersin. Bersin pun kita tutup. Jangan dia biar kita sembuh kat orang. Kesian kat orang. Tambah pula kalau bau sedap tak apa juga. Sembuh kawan tu sampai basah di belakang ni. Banjir. Doa sungguh kan. Tu semua ada adab belaka, tuan-tuan. Ada adab belaka. Okey, yang ketiga ni makruh. Berdiri di atas sebelah kaki saja dia. Kaki ada dua saja dia duk berdiri sebelah kaki. Duk tah dia punya gatal berdoa ke macam mana, tah naik sampai ke bawah ke atas ni. Tak tu pasal dia tak batal semayang tapi makruh semayang. Perbuatan ini menafikan khusyuk dalam solat. Kecuali ada keperluan. Muslim merekodkan satu riwayat bahawa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, maka kami turut bersolat di belakangnya dan baginda solat dalam keadaan duduk. Baginda berpaling kepada kami dan melihat kami dalam keadaan berdiri. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang tanya hukum lah, kalau imam tu dia semayang dan atas kursi, kita makmum ni semayang secara sempurna, boleh tak kita beriman dengan tok imam yang dia semayang dalam keadaan keuzuran tu? Boleh ke tidak, tuan-tuan? Boleh tak kita berimam dengannya? Boleh tak? Boleh. Boleh. Jawapannya boleh. Kalau kita kat rumah tu, kita kena gauk contohnya. Isteri kata, abang semayang atas kursi, ginilah saya jadi imam lah. Abang tak sempurna, abang kena semayang belakang saya. Tu tak boleh, tuan-tuan. Kok mana cerita pun dia tetap kena jadi imam, duduk atas kursi. Dia semayang, dia duduk atas kursi ke apa, kita kena jadi imam, kena jadi makmum belakang dia. Itu dia.
Ya. Okey. Kata Nabi SAW, "Iza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitan yadkhul." Ini ingat Nabi kata apa ni? Nabi kata bila seorang daripada kamu menguap. Tahu menguap? Adik-adik menguap maka hendaklah dia menutup mulutnya dengan tangannya, kerana sesungguhnya syaitan masuk ke dalam rongga mulutnya jika tidak ditutup. Itu dia. Nabi kata tu. Jadi kalau kita buat biar nganga begitu, menguap, sedap berdoa menganga. Menguap berkali, wah menganga tak? As-sawab, at-tasaub ni panggil. Syaitan masuk. Syaitan masuk. Jangan kata bagus juga syaitan masuk. Biar ke dia nak masuk. Ada juga orang jawab lepas tak? Orang kata kalau dia budak macam-macam nakal. Mak dia kata, baca bismillah belum? Kalau tak baca bismillah, tahu syaitan gangguh sekali kata. Biar dia kata. Molek kot gangguh sekali. Boleh makan, boleh tambah lagi dia kata. Dia makan apa ni macam-macam berpinggang-pinggang ni? Syaitan makan sekali kata. Bagus dia tu. Kan? Baik. Yang keempat, perkara makruh lagi, memandang ke langit dan tempat-tempat lain. Seperti gambar bercorok. Sebab tu makruh tuan-tuan. Ada perkara yang menghalang. Kalau kita pakai baju, ketika solat, baju yang bercorok, ataupun baju yang menyebabkan orang mengalih perhatian. Tulis kat belakang ni. Pakai baju belakang, tulis I kiss you. Kita semayang kat belakang. Cium ke mana pula cium? Suruh kiss kat mana pula ni? Baca macam-macam dia punya tulisan. Tengkorok pun ada, tu ada. Batal tak semayang tuan-tuan? Batal tak? Memanglah tak batal, tapi boleh membawa kecelaruan semayang kita sebab duk asyik tengok je, kan? Sejadah begitu juga. Sejadah kalau hok pesel macam-macam tu, dia boleh jadi pinah mata, pinah. Tengok ya Allah macam jadi mula mengkaji, corok apa ni? Macam ayam belatuk je. Dia tengok belaka tuan-tuan. Dia sprong tengok gitu. Corok macam-macam dah. Sebab tu tuan-tuan kena tengok, kena ambil kira juga sejadah tu, Gajah duduk memang ada. Kain pelekat gajah duduk. Kan? Baik. Memandang ke langit, tengok bunyi cicak bunyi boleh tengok juga. Lilok boleh tengok, baik. Makruh dalam solat. Kemudian kata Nabi SAW, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim la yantahunna an zalika aw la tukhtafanna absaruhum. Setiap perbuatan suatu kaum yang mengangkat pandangan mereka memandang ke langit ketika dalam solat, maka hendaklah mereka berhenti daripada melakukan perbuatan itu, hendaklah disambar terhadap pandangan mereka itu. Itu dia. Maknanya jangan kita mengangkat pandangan kita tak tertuarah ketika dalam solat. Jadi sebaik-baik tempat yang kita pandang, tempat yang kita fokus kat mana tuan-tuan? Tempat kita sujud. Tempat kita sujud. Tapi memang orang kata semayang ni tak cakap kat siapa-siapa, cakap kat kita tuan-tuan. Kadang-kadang nak menatang macam minyak yang penuh, betul tak? Nak jaga, nak tapu dia, jaga ni takut terkocok, takut ni jatuh dah. Nak macam-macam nak imbang tuan-tuan, nak bagi semayang. Sebab tu tuan-tuan, jangan kata saya, jangan kata kita. Ibaratnya kita terlibat belaka, termasuk saya, termasuk tu. Kalau tuan-tuan duduk belakang saya, lagi tuan-tuan nampak saya. Kan? Mudah tuan-tuan nak baca, ustaz ni berapa peratus nak bagi ni? Markah. Kan? Kita bab menilai orang memang senang. Sebab kita bila duduk depan ni lagi senang. Sebab tu pemimpin tuan-tuan banyak sangat dinilainya. Bila naik ke atas jadi imam, dia jadi pemimpin, agak-agak sama tak berlaku. Orang lain pula nilai dia. Sebab tu tuan-tuan, itulah sifat ilmu tuan-tuan. Sifat ilmu memberi peringatan kepada kita, kan? Jadi sebab tu tuan-tuan bila ditegur,
Saya pun pernah ditegur. Orang yang menegur kita, yang dekat dengan kita, isteri kita lah. Tak? Sebab tu tuan-tuan, bila kat rumah, isteri kita menegur kita, jangan marah. Jangan marah. Jangan panas baran. Sebab dia tengok kita. Dia dekat dengan kita, tuan-tuan. Dia dekat dengan kita. Maka teguran dia pada kita itu satu rahmat kepada kita untuk mengelakkan kita kekal dalam keadaan kesilapan yang berpanjangan tu. Betul tak? Betul ke tidak ni? Sebab tu dia sebut betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Itu dia. Baik. Sila. Pejam mata. Pejam mata. Busuk sangat pejam mata. Kan hidup. Dia boleh bawa makruh kalau pejam mata ni. Kalau terpejam lain. Kalau sengaja memejamkan mata dia. Pejam mata dia. Boleh bawa makruh. So semayang normally lah, normal saja. Baik. Tapi kalau dicari contohnya malam kan, nak cari semayang dalam keadaan situasi yang panggil apa, dia semayang bangun malam contohnya, dia nak datangkan panggil apa tu, suasana tawajuh dia dengan Allah, dia gelapkan lampu sikit, tak ada masalah apa, dia tak dihukumkan makruh. Kan, tak dihukumkan makruh. Sebab nak datangkan rasa kita tu keseorangan macam mana, kita berduaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada masalah. Baik. Yang keenam, yang ni berat sikit tuan-tuan. Saya pun tadi nak syarah depan tuan-tuan pun saya takut juga salah. Tajuknya yang keenam ni kata bukan. Sebelum yang keenam ni. Sebelum yang keenam ni meludah ni, saya cerita yang kelima dulu Yang kelima dulu. Yang keenam tu berat sikit. Yang kelima dulu. Menyikat rambut atau membetulkan kain yang dipakai. Baik, menyikat rambut ni, tengah semayang tu asyik nak betulkan rambut je. Bukan nyikat rambut dia keluarkan sikat rambut ni bojeng gitu. Itu berdoa. Kan, ambil sikat belakang ni, sikat kapik pula tu. Kan jumpa pula dengan kutu tu, itu bukan. Dia bukan dia ambil sikat ni tuan-tuan. Ni rambut ni. Jaga rambut. Sebab tu sunatnya kita pakai penutup kepala ni. Mengelakkan rambut terjuntai ke depan tu. Kan? Nak mengelakkan dahi kita sebab dia punya sabah wajah kita ni. 7 anggota wuduk kita. Kan? Tapi dia dah tahu dah rambut dia terjuntai. Itu yang asyik bila nak turun semayang tak lepih sana. Lepas turun pula lepih pula sana. Kan? Itu boleh bawa makruh dalam solat. Jadi hilang fokus dia. Dia tak batas semayang, tapi kalau banyak pergerakan boleh baru batas sembahyang juga. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, makruh ni dia hampir kepada haram. Sebab tu dia tengah tu. Baik, menyikat rambut dan hak ni payah tuan-tuan, membetulkan kain yang dipakai. Banyak betul nak betul tuan-tuan. Betul kain, betul seluar, angkat seluar, akak jubah. Tak tahan kalau gatal-gatal ni kadang-kadang mari hak gatal sungguh tak apa, hak yang tak gatal digatalnya. Tu yang kadang-kadang ada orang perasan tak perasan. Bahkan kita sendiri pun tuan-tuan, ada PR kita ni tak perasan kita buat. Ada tak begitu? Ada orang lain, awak ni semayang ke apa tergaru-garu. Kan? Awak ni semayang pun apa ni akak-akak. Kan? Ya ke? Kita tanya dia, ya ke? Kita pun marah ke dia, dah awak tak buat dia. Kita marah ke dia pula. Orang dia tegur kita. Kita marah pula dia. Dah habis tu awak tak buat gitu. Nak tutup modal kita dah, nak tutup cerita. Habis tu samalah tu. Tak payah dia tegur saya, dia kata. Awak pun sama, dia kata. Subhanallah, kawan tu tegur depan mata dia, mungkin dia banyak sungguh buat begitu. Kan? Itu dia. So, kalau anda kata ada kawan kita tegur, awak ni semayang betul sikit. Jangan duk masuk banyak sangat bergerak kiri kanan, kemudian akak kain, hak benda tak perlu kan? Garu tersini-sini. Jadi terima. Ya ke? Kita istighfar balik, tengok balik. Betul lah rupanya.
Kita buat sendiri tuan-tuan, tak nampak tuan-tuan, tak nampak. Orang lain tengok kita ni nampak. Sebab dia perasan daripada belakang. Kita semayang, bila semayang gitu, lohor gitu, rasa macam steady dah. Kan? Itu dia. Baik. Yang keenam, saya baca hadis tu. Nabi kata, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota dan tidak melipat baju serta tidak menyekat rambut. Ini masalah nak jaganya 7 anggota tadi. Termasuk tuan-tuan tengok perasan kan, ada orang tampal pakaian-pakaian hok jenis tertongging kat belakang tu kan, sampai nampak lurah belakang tu kan. Dah tahu dah dia pakai baju tu sempit sangat, kemudian sudah seluar ketat sangat, baju pula sendak-sendak je. Mula nak tarik belakang, tarik semayang, tarik belakang. Bila tarik belakang, dia punya terjuntar ke depan ni. Nak betul semua. Bila naik tegak berdiri, tarik ke depan. Senjah ke bawah ni. Supaya nutup bawah ni. Bila turun sujud, senjah kat mana tuan-tuan? Senjah ke belakang nak tutup ni, lubang belakang ni. Kan? Jadi ibaratnya banyak betul dia punya nak jaganya. Sebab tu tuan-tuan, cara kesempurnaannya tuan-tuan jaga pakaiannya. Waktu orang Melayu ni tu, orang Melayu tuan-tuan cukup dia tertib pakaian. Kalau semayang, inilah dia punya pakaian rasminya. Betul tak? Padahal pasal kalau tak pakai baju begini, tuan-tuan sah tak semayang? Sah. Tapi orang Melayu ni dia ada pattern dia. Oh, nak semayang begini tak. Sebab dia punya luah orang panggil apa? Sempurna begitu kan? Baju kita tu. Itu dia. Baik. Yang keenam, meludah ke hadapan dan ke kanan. Ni yang saya kena tanya Tok Guru ni. Saya tanya apa maksud meludah ke kanan dan ke hadapan. Kalau kita baca, tuan-tuan baca sendiri, makruh meludah ke kanan dan ke hadapan. Kata Nabi SAW, iza kana ahadukum fi salati fa inna ma yunaji rabbahu fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminih. Bila seorang dalam kalangan kamu mengerjakan solat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah dia meludah ke hadapan dan juga ke arah kanannya. Saya baca situ dulu, saya sambung ayat depan pula. Imam Bukhari merekodkan tambahan pada lafaz hadis berdasarkan riwayatnya walakin an yasarihi au tahta qadamih, akan tapi hendaklah dia meludah ke arah kirinya ataupun di hadapan tapak kakinya. Pasal apa tuan-tuan? Hal ini adalah apabila solat selain daripada masjid. Jika dia solat dalam masjid, maka haram meludah dalam masjid. Faham situ dulu? Boleh faham setakat tu? Jadi kalau dalam masjid, takkan awak meludah begitu. Ke kanan tak boleh, kiri tak boleh. Nabi kata meludah ke depan. Meludah ke mana tadi? Meludah ke bawah kaki tak? Kat kaki dia. Kalau dalam masjid, kalau buat begitu, memang cari penyakit lah. Sebab pakai kapek belaka sekarang. Kapek, sejadah. Kan? Kepahaman kita maknanya kalau semayang di luar masjid. Kan? Itu pun tuan-tuan, meludah tu bukan meludah yang tak tu kalu. Asyik meludah je kerjanya. Tengah semayang meludah. Dia bukan begitu. Meludah ni maksudnya ketika ada keperluan. Macam mana? Kohok dia. Kan? Tiba-tiba dia terkeluar. Keluar dah ni tuan-tuan. Keluar banyak ni mulut dia. Dia kalau nak batalkan semayang, rugi dia. Kalau dia telan, batal tak semayang? Batal tak semayang? Kohok dah keluar masuk dalam mulut dah ni. Ni kalau kohok dalam ni, dia tak batal, dia tak, kalau kita telan, dia duduk dalam ni lagi. Tapi masuk duduk dalam mulut dah ni. Kalau telan, batal tak? Batal. So nak buat macam mana tuan-tuan? Kita meludah. Kan? Boleh meludah tuan-tuan. Meludah macam mana? Meludah yang diajar tadi lah. Kan? Dan caranya lagi ialah kita boleh meludah pada pakaian kita. Pakaian kita, kalau pun dalam kain kita ni, kalau dalam tu kita ada tisu ke tuan-tuan, ambil tisu contoh, meludah. Jangan kehek gitu pula. Meludah gitu tuan-tuan, boleh masuk dalam poket balik. So batal tak semayang? Habis tu ni najis tak ni?
Oh, najis. Tak pula Dia tak najis. Cuma dia cemar saja. Dia tak najis, cemar. Tapi jangan makan pula ni. Maksud dia cemar. Letak dalam poket, kotor dipanggil. Tapi dia tak najis, kan? Tak balik dalam poket, boleh teruskan sembahyang. Kan? Itu yang diistilahkan meludah tu. Bukan suka-suka kita tengah sembahyang meludah kiri dan kanan, bukan begitu. Baik. Okey. Kemudian saya habiskan sikit. Meludah dalam masjid adalah berdosa. Kafarahnya adalah menimbuskannya. Maksudnya bersihkannya. Oleh itu, hendaklah meludah di tepi kain sebelah kirinya jika berada dalam masjid. Ludah sebelah kiri itu pada pakaiannya lah. Ataupun pada pakaian, maksudnya pada kain yang boleh dimeludah tadi. Yang ketujuh, meletak dua tangan di atas pinggang ketika semayang. Cekik pinggang. Tak boleh. Boleh bawa makruh dalam semayang. Mencekik pula. Mencekak. Mencekak. Dia punya mencekaknya pada pinggang dia. Yang ke-8, merendahkan kepala melepasi parah belakang semasa rukuk kerana melampaui perbuatan. Seperti mana yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tuan-tuan, kita punya rokok kan, rokok kita melepasi tahap pinggang kita tu ke bawah lagi tak boleh. Ni ada juga saya tengok ada orang main sampai ke bawah lagi, dia main sampai ke bawah ni tuan, main turun, main gosok-gosok betih pula. Tu boleh, itu makruh dalam semayang kita. Kemudian yang ke-9, ini satu hal juga. Solat ketika makanan ingin dimakan telah dihidangkan ketika menahan, dan begitu juga ketika menahan dua hadas. Kalau dah tahu nak kencing, nak berak, selesaikan dulu qada hajat tu. Selesaikan dulu. Kalau kita tahan juga boleh bawa makruh. Begitu juga dalam bab makan minum. Kalau nak kata kita terlapar terlajak, makanan pun dah ada, makan dulu. Tapi hak saya duk tanya tadi, saya kata kalau dah tahu dah orang nak ke semayang, dah tahu dah waktu solat, dah tahu dah yang dihidang pasal apa? Ni satu penyakit juga. Mula dia bagi alasan, saya nak pergi masjid ke nak makan dulu. Padahal makan tu boleh tak makan lepas semayang? Boleh tak? Boleh. Sebab fadilat semayang tu masa tu saja. Makan, kalau tahu dah makan ketika lapar berdoa, boleh tak makan sebelum solat? Boleh tak? Boleh. Yang dihidang time solat tu pasal apa? Ni azan, bang makan bang. Dia pun ada alasan, ni makanan dah hidangkan, Nabi suruh makan dulu. Jadi ibaratnya tertinggal tak fadilat tu? Tertinggal fadilat, kan? Itu dia. So tuan-tuan, itu perkara makruh dalam solat. Dan yang ke-10, solat di tengah-tengah jalan, tempat mandi air panas, tempat buangan, macam-macam lah tuan-tuan. Ini maksudnya semayang di tempat yang tak sesuai. So yang itu sajalah yang boleh kita sebut pada malam ni, insya-Allah. Yang kekurangan itu datang daripada kelemahan saya, yang kelebihan itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.